Adakah seruan puasa kita terima untuk menjadikan diri kita bertambah takwa kepada Allah, bertambah takut ke Allah? Ibadat puasa merupakan satu perbuatan yang ketika mana kita laksanakan, kita cuba untuk menguasai sepenuhnya. Bukan hanya tahan lapar dahaga. Nak tutup segala pintu-pintu kejahatan daripada semua panca indera yang ada. Dengan puasa, kita tak tengok perkara-perkara yang dilarang, tak tengok benda-benda kotor, tak tengok aurat-aurat orang. Dengan puasa, telinga kita ni, kita tak mau dengar dah apa-apa cerita, gosip, bawang, umpat, fitnah, tak mau dah. Dengan puasa, lidah kita ni kita kunci daripada perkara-perkara kemungkaran. Daripada cakap benda kotor, daripada maki hamun, daripada ribah, daripada fitnah, daripada benda-benda yang tak ada manfaat. Kita gantikan dengan alunan kalam-kalam Allah, salawat kat Nabi SAW, istighfar, mohon ampun. Tangan kaki kita, semua panca indera kita tune ke arah kebaikan. Itu tujuan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya pada hari ini 11 Ramadan, dalam keadaan masih lagi kita diberikan iman dan Islam yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Mungkin tak berapa nak cantik, mungkin tak sesempurna, namun atas kemurahan Allah masih dapat kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat meneruskan pembaktian kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat yang besar yang Allah Taala berikan kepada kita hari ini, semua nikmat ni wajib kita syukuri dan teruskan berdoa, merayu, minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT, alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, alhamdulillah masih lagi diberi ruang dan peluang serta izin daripada Allah untuk saya berada di sini buat sekalian kalinya. Dia kira saya ada di sini kira setahun sekali ya. Ada kira bersempena dengan Ramadan. Alhamdulillah, seronok dapat berada di sini, dapat tengok wajah-wajah tenang ibu dan ayah. Tambah saya pula ni ibu tak ada dah. Dia duk pandang semua-semua belah kanan saya ni persis macam ibu-ibu saya aja. Kan? Seronok tengok dalam keadaan ibadat, dalam keadaan kita tak ada masalah dengan kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terus berikan kebaikan kepada kita semua. Baik, insyaAllah. Ramadan mai, Ramadan pi. Ramadan terus berlalu. Dia akan masuk, dia akan keluar. Cukup time dia masuk pula, habis time dia keluar pula. Datang dan perginya Ramadan ni untuk diri kita, maka dia akan membawa satu pembaharuan pada angka usia. Ramadan masuk, Ramadan keluar. Jumpa pula Ramadan lepas ni, mana kata ada satu angka bertambah pada umur kita. Yang mana bertambahnya angka pada umur ni, dari segi yang tersirat yang kita boleh faham, makin cepat kita nak balik ke Allah Subhanahu wa taala.
Sebab angka ketetapan untuk setiap hamba memijak muka bumi Allah semuanya berada dalam genggaman dan pengetahuan Allah. Allah je tahu bila hari ajal kita akan mai, bila hari kita akan rebah, bila waktu kita akan berpindah daripada dunia ke barzakh. Dan insya-Allah atas sedikit waktu yang ada pada tengah hari ini, saya ingin mengambil satu topik yang pada perkiraan saya topik ni saya masih belum mampu untuk tunaikan sebaiknya. Satu topik yang besar, satu topik yang luas, satu topik yang akan ditanya secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah berkenaan dengan amanah dan khianat. Satu benda yang cukup besar. Dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Taala menyebutkan antara ciri-ciri orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, ukuran kejayaan manusia dengan Tuhan tak sama. Kalau kita hari ini sesama kita sama-sama manusia, kita ukur kejayaan seseorang berdasarkan beberapa perkara. Antaranya sejauh mana dia punya pengajian. Lagi tinggi siapa ada ijazah kita kata pandai dah. Tiba-tiba dia sambung pula ambil master, kita kata hak ni cerdik. Sambung pula ambil PhD dapat doktor. Oh hak ni bijaksana tu. Kita kata kawan ni satu orang yang berjaya. Ada kejayaan satu-satu orang kita ukur berdasarkan banyak mana harta dia. Oh, hak ni rumah bertingkat-tingkat atas bawah. Dan kereta dia besar-besar. Hidup dia pun serba mewah. Apa dia mahu semua dia boleh dapat. Dia orang kaya. Kita kategorikan dia sebagai berjaya. Ada orang meletakkan tangga kejayaan tu apabila tengok pada pangkat. Kawan ni dulu sekelas dengan aku ya pun. Biasa ya bukan ada apa. Tiba-tiba kali ni dia dah jadi menteri dah. Oh, berjaya sungguh dia. Kita sebut berjaya. Hak tu sudut pandang kita. Akan tetapi sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, kejayaan ni berdasarkan apa yang Allah Taala minta yang boleh kita tunaikan. Dengan erti kata lain, sejauh mana hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Surah Al-Mu'minun pada permulaan juzuk yang ke-18. Allah Ta'ala menceritakan, menyebutkan antara ciri-ciri orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, berjaya di sisi manusia belum tentu selamat di sisi Allah. Akan tetapi kalau Allah iktiraf kita berjaya, maka kita akan mendapat kemenangan di seluruh tempat, termasuklah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut antara ciri dia yang pertama, yang kata orang ni berjaya, orang yang khusyuk dalam solat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua Allah Ta'ala sebut walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang dia tak buat perkara yang sia-sia, dia hindarkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang lara. Macam ibu-ibu, ayah-ayah datang sini, saya yakin kalau banding fikir balik sebelum mai bermastautin di sini, sebelum mai hijrah kat sini, mungkin di luar sana kita banyak dengan benda-benda yang lara. Dengan televisyen, dengan handset, dengan macam-macam benda lah. Yang bila kita mai tang sini, banyak masa kita diisikan dengan kuliah, dengan ilmu, dengan kelas, dengan beribadat secara berjamaah. Benda lara ni satu benda yang kalau kita dah sangkut dengan dia, susah kita nak kena. Contohlah kita kata sekarang ni. Ni antara punca lara paling besar ni. Terutamanya kepada anak-anak muda. Mereka boleh duduk mengadap benda ni berjam-jam. Tak kira lah main media sosial ke, duk main game ke apa ke. Berjam-jam. Sanggup tak tidur malam. Buat apa? Ada pahala ke duk buat benda tu? Tak ada manfaat. Maka Allah tak suka kita buang masa yang kita ada. Sebab masa kita ni tetap dah. Tak banyak dah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, orang yang mengeluarkan zakat. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاعِلُونَ. Orang yang dalam diri dia suka mengeluar, memberi apa yang dia ada. Suka infak, suka sedekah. Sebab sedekah ni antara perbuatan yang mirip dengan sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak ada dalam diri kita perasaan kasih sayang Rahman Rahim macam Allah, tapi Allah nak hamba-hamba dia ni ada perasaan kasih sayang, belas kasihan, suka mengeluarkan, suka memberi. Sebab suka memberi ni adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kemaluan, orang yang memelihara maruah, kehormatan diri-diri mereka. Orang yang menjaga aurat mereka.
Orang yang memastikan kehidupan mereka berada dalam keadaan yang disukai oleh Allah, menjaga batas-batas segala panca indera mereka. Tak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menunaikan amanah dan janji-janji mereka. Hak ni berat tuan. Yang kelima. Yang keenam, Allah ulang balik. Kena sama yang macam yang pertama. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang pelihara solat dia. Makna kata nak jadi orang berjaya, first kali solat ni memang tak boleh tinggal terus. Solat ni no comment. Solat ni tak ada benda yang nak dibahaskan. Solat ni mesti dijaga. Cuma sekarang ni saya nak tengok dalam bab amanah. Bagaimana tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, amanah ni satu benda yang berat. Amanah ni satu benda yang akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada jawatan apa yang kita ada hari ni. Apa jawatan yang kita ada? Kalau biasa-biasa, antaranya jawatan kita sebagai orang yang membawa la ilaha illallah, itu juga satu jawatan, walaupun itu hanya diri kita semata-mata. Jawatan kita sebagai seorang suami, jawatan kita sebagai seorang isteri, jawatan kita sebagai ayah, jawatan kita sebagai ibu. Tu tak kira makin besar lagi. Jawatan kita sebagai pengurusi JKKK ke, jawatan kita sebagai pengurusi satu organisasi ke, jawatan kita sebagai satu ketua, jawatan kita sebagai satu menteri. Makin besar jawatan, makin tinggi amanah yang akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita takut amanah yang Allah Taala bagi kat kita ni, adakah telah berjaya kita tunaikan? Awal-awal lagi kita dapat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana di alam roh lagi. Allah Taala sendiri zahirkan balik dalam Quran perjanjian kita dengan Allah ketika Allah mentanyakan kepada roh-roh kita semua, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan apa? Waktu tu kita dah buat pengakuan, qalu bala syahidna. Mereka berkata, bahkan kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Dan hari ini bila sampai waktu dia, kita dipindahkan daripada alam rahim ke dunia. Bagaimana amanah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Anfal ayat 27, Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu mengkhianati amanah-amanah di antara sesama kamu, padahal kamu mengetahuinya. Menyebut tentang ayat ini telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amanah itu ialah segala amalan yang diamanahkan oleh Allah kepada para hambanya, seperti amal ibadat yang fardu, maka janganlah kita membatalkan. Disebut pula oleh Al-Kalbi bahawa maksud berkhianat kepada Allah dan Rasulnya ialah kita berbuat maksiat kepada keduanya. Sedang berkhianat kepada amanah itu, maka setiap orang memang diamanahkan untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah ke atasnya. Hari ini kalau kita ambil skop diri kita, sudah tak payah ambil jawatan besar-besar. Ambil skop diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak kalau kita disoal oleh Allah, mampu tak kita nak jawab segalanya? Konteks amanah ni luas. Ambil kita dengan Allah sudahlah. Bagaimana peribadatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibadat pula ada banyak. Kita fokus kecil sudah. Ambil 4 yang ada pada rukun Islam. Solat, puasa, zakat, haji. Hak lain kita letak tepi Ustaz. Bukan tak ambil tahu, bukan tak buat. Tak. Kita tumpuh hak ni dulu. 4 ni pun kalau nak bincang sampai esok sampai lusa pun tak habis. Bagaimana solat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah amanah solat yang dituntut oleh Allah itu telah pun kita tunaikan sepenuhnya? Allah bukan sekadar nak kita main rukuk sujud ke Allah semata-mata, tapi Allah nak pengabdian solat kita itu dalam keadaan khasyi'un. Dalam keadaan kita khusyuk.
dalam keadaan kita melakukan yang terbaik, kita pelihara solat-solat kita? Sudahkah kita menguasai dan memahami tentang keseluruhan ilmu tentang solat? Bukan sekadar dengar azan, kita mai ikut apa tu imam buat. Kita tahu tak rukun dia, syarat dia, batai dia, makruh dia, sunat dia, bacaan dia. Penelitian kita terhadap ibadat solat ni boleh memungkinkan solat kita berada pada tahap yang terbaik. Solat yang berada pada tahap terbaik akan menjadikan solat itu sangat berkualiti, yang disebut sebagai khusyuk. Dan Allah Ta'ala memberi amaran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun. Tapi dia lalai dalam sembahyang dia. Sembahyang kena celaka, kena yang sembahyang. Tak sembahyang tak tahu, nak cok apa tak tahu. Dan sedangkan sembahyang lebih kurang, sembahyang laju, sembahyang tak khusyuk, Allah dah cop celaka. Wail. Bukan saya kata, Allah kata. Amanah-amanah tentang ibadat kita kepada Allah. Solat ni sejauh mana hari ni solat kita yakin solat yang betul-betul sempurna. Saya sendiri pun tak yakin solat saya sempurna. Nak yakin apa, kita angkat takbir Allahu Akbar, baru duk Allahu Akbar kabira, tak ada nak Fatihah duk teringat. Tadi nak keluar depa pesan beli apa tah. Kan? Tak ada masuk Fatihah lagi, baru duk Allahu Akbar kabira. Saat dia sampai tahap punya duk fikir ni, Tok Imam rokok, Tok Imam baca surah apa tadi, kita tak perasan. No, Tok Imam punya mic dia punya dekat, kita tak perasan Tok Imam baca surah apa. Mai Zohor asak lagi, bila dah bangkit rakaat ketiga lagi, dia jadi pening. Ish, 3 ke 4? 3 ke 4? Tu, sampai macam tu. Hilang khusyuk kita dalam sembahyang. Tak ingat apa, duk ingat benda-benda lain di dalam solat. Tu kalau nak kupas dalam lagi tu, memang menangis terus lah kita, tuan-tuan. Saya, tambah-tambah saya. Takut solat kita ni solat yang tak ada hasil. Puasa kita hari ni, tuan-tuan. Adakah kita menerima amanah puasa? Kita menyahut seruan Allah kepada orang beriman suruh puasa pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adakah seruan puasa kita terima untuk menjadikan diri kita bertambah takwa kepada Allah, bertambah takut ke Allah? Ibadat puasa merupakan satu perbuatan yang ketika mana kita laksanakan, kita cuba untuk menguasai sepenuhnya. Bukan hanya tahan lapar dahaga. Nak tutup segala pintu-pintu kejahatan daripada semua panca indera yang ada. Dengan puasa, kita tak tengok perkara-perkara yang dilarang, tak tengok benda-benda kotor, tak tengok aurat-aurat orang. Dengan puasa, telinga kita ni, kita tak mau dengar dah apa-apa cerita, gosip, bawang, umpat, fitnah, tak mau dah. Dengan puasa, lidah kita ni kita kunci daripada perkara-perkara kemungkaran. Daripada cakap benda kotor, daripada maki hamun, daripada ribah, daripada fitnah, daripada benda-benda yang tak ada manfaat. Kita gantikan dengan alunan kalam-kalam Allah, salawat kat Nabi SAW, istighfar mohon ampun. Tangan kaki kita, semua panca indera kita, kita tune ke arah kebaikan. Itu tujuan puasa. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tapi hari ni orang puasa tak semayang. Orang puasa aurat tak tutup. Orang puasa sekadar ikut orang lain puasa. Orang puasa, aku pun puasa. Takkan orang ramai-ramai aku tak puasa, lagi orang kata apa pula kat aku. Adakah puasa macam ni nak menjadikan kita takut ke Allah? Tak. Sejauh mana kita pernah cek, adakah betul puasa kita ni puasa yang terbaik? Solat kita ni solat yang paling elok. Sebab semua benda ni akan disoal. Dia melibatkan peribadatan, pengabdian, penyerahan diri kita kepada Allah. Ini amanah. Bab zakat, bab sedekah, bab infak. Sejauh mana pemberian kita? Setinggi mana tahap kesyukuran kita atas apa yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang ada pada kita dan apa yang kita bagi ke Allah Subhanahu wa taala. Saya cakap pandai, padahal saya pun tak boleh nak buat benda tu. Nak bagi ni pun berkira-kira. Buka beg duit ni, tengok color apa yang ada. Bukan semua color boleh bagi, tuan. Nak pi Maidin, nak bagi color ungu tak ada masalah.
Maidin ke, shopping complex ke, carnival ke, setakat nak bagi ungu 200-300 ni Allah murah. Kan? Tapi bila jumpa tabung masjid nak letak kat ungu banyak kan, bagi biru sudahlah. Tak, ni saya memilih-milih. Ada tempat kita merasakan nilai ni macam kecil, tapi bila mai berkira tentang agama Allah, nilai ni kita rasa besar pula. Sedangkan orang yang kena keluar zakat, orang yang rajin infak ni, dia sedar bahawa diri dia sedang dilebihkan daripada sudut rezeki. Dari segi harta, tama-tama orang kena bayar zakat ni, orang ni kaya. Kalau tak kaya, tak kena bayar zakat. Zakat ni untuk orang mampu saja. Orang tak mampu tak payah bayar, bahkan dia akan terima. Sejauh mana kita menunaikan amanah Allah dengan harta yang diberikan? Sedangkan kita tahu banyak ayat dalam Quran Allah suruh kita infak. Awal surah Baqarah pun Allah suruh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah Mukminun ni pun wallazina hum lizakati fa'ilun. Allah cukup mau kita bergerak banyak tempat. Kita dah buat belum? Kau seronok duk simpan, duk tengok tiap-tiap tahun angka dalam bank kita duk naik. Ui, dah nak jadi jutawan dah ni. Tunggu lagi 2 tahun kan, dapat kita punya apa, orang panggil hibah ke apa ke, dapat dia punya keuntungan. Oh, alhamdulillah jutawan. Baru duk sebut alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang gelakkan apa? Anak-anak kita. Oh, baiklah mak ayah kami, walaupun dah meninggal, dia tak meninggal macam tu, dia faham kami, dia tinggal juga kat kami untuk kami nak teruskan kehidupan. 2 hari dia menangis, lepas tu dia gelak puas hati. Apa yang kita ada untuk nak bagi ke Allah, apa pun tak ada. Bila Allah tanya, harta hang ni banyak-banyak, pasapa hang tak keluar zakat, pasapa hang tak infak, pasapa hang tak jalankan amanah yang aku minta? Apa kita nak jawab? Berkenaan dengan haji. Haji ni kita tengok atas kemampuan lah. Dan siapa yang tak mampu jangan sedih, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita, niat kita nak buat haji walaupun tak mampu akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Jadi nak sebut ibu-ibu, ayah-ayah, bersediakah kita untuk menjawab segala pertanyaan Allah berkenaan amanah yang telah Allah Taala berikan kepada kita? Bila kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, maka kita tertakluk dengan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan 3 tanda orang munafik. Salah satu dia, apabila diberi amanah, dia khianat. Pernah tak sekali kita duduk dalam keadaan seorang-seorang, kita muhasabah, ya Allah, aku merasakan amalanku ni ada masalah, ya Allah, solat aku tak cantik, puasa aku tak elok. Aku ni pula satu orang yang kedekut, susah nak berkeluar apa yang kau bagi kat aku, ya Allah. Pernah tak kita muhasabah, kita cek benda ni? Mungkin hari ni ibadat kita semua cantik, jalan ikut waktu. Tapi dari segi penerimaan, pemberian pahala tu, bagaimana Allah Ta'ala bagi kat kita? Bukan nak menakut-nakutkan, tapi benda ni disebut. Sebab benda ni merupakan satu perjanjian yang pasti akan disoal. Tak ada makhluk yang dapat elak daripada hisab. Tak ada makhluk yang dapat elak daripada ditanya mengenai segala nikmat dan pemberian. Tak ada makhluk yang dapat elak. Jadi bila masuk Ramadan ni tuan-tuan, dengan keadaan kita nak ambil kesempatan, nafsu yang sedang lemah sekarang ni, tak makan tak minum, ditambah pula setan ni Allah Ta'ala ikat tauk jauh daripada kita, maka inilah waktu untuk kita nak buat satu postmortem. Postmortem iman kita. Bila last kita buat postmortem iman kita? Bila last kita buat satu muhasabah, kita cek balik tentang keadaan kehidupan kita dengan Tuhan? Yang berada di sini, alhamdulillah, banyak-banyak syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kelas-kelas yang disediakan, jadual-jadual yang ditetapkan, dengan keadaan dapat duduk sekali mengeratkan silaturahim, dapat mai solat fardu 5 waktu berjemaah. Ini satu rahmat yang besar. Satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi ke ayah-ayah, ibu-ibu, yang Allah Ta'ala tak bagi ke orang lain. Bukan tak ada orang-orang yang sebaya dengan ayah-ayah, ibu-ibu di luar sana. Tapi ada yang memilih untuk berehat di rumah masing-masing. Ada yang memilih untuk meneruskan pekerjaan.
Ada yang memilih untuk dia nak habiskan lepas waktu kita dah pencin apa semua, nak berjalan-jalan, nak pergi melancong dan sebagainya. Tapi ayah-ayah, ibu-ibu pilih untuk duduk tang sini. Kurang-kurang amanah kita dengan Allah tu terjaga, terpelihara di luar sana. Termasuk yang sedang duk bercakap ni. Oh, mentang-mentang hari ni ada kuliah, nama kuliah Zuhur, dapat dah solat Zuhur jemaah. Kalau hari-hari biasa cuti tak ada kuliah, Zuhur pun entah ke mana, pukul 3, pukul 4 belum tentu sembahyang ni. Semua ni kita kena tengok. Sebab dalam keadaan disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi telah menyebutkan, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Atau kama qala, yang bermaksud, tidak ada iman bagi sesiapa yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi sesiapa yang tidak memegang janji. Allah sebut tadi ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memegang amanah dan janji. Nabi pula highlight kat sini, siapa yang tak memegang amanah dia tak beriman. Siapa yang tak memegang janji dia tak beragama. Ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana hari ni dengan keadaan sekarang ni, kita dapat lihat satu persatu janji-janji Nabi SAW berkenaan akhir zaman. Kita nampak dah. Dengan keadaan orang tak heran kepada Tuhan, orang tak takut dengan maksiat, bahkan maksiat itu menjadi satu benda yang dikejar. Bila kita nak bercakap dengan agama disekat, tak boleh nak bercakap hak tu hak ni. Nak bercakap agama lebih susah daripada nak buat benda-benda yang lara. Bukan nak menyalahkan mana-mana pihak, tapi ini membenarkan sabdaan Nabi SAW. Yang Nabi kata bila mai akhir zaman, pegang agama macam genggam bara api. Nabi kata, kalaupun tak paksa pegang api, pegang, jangan lepas. Boleh ke nak pegang bara? Boleh ke nak pegang api? Mana nak pegang api? Tak payah kata bara, ibu-ibu sekalian, no? Kita duk masak kan, duk masak saya nak buka puasa lagi. Saja pergi touch periuk panas tu. Lama mana boleh pegang. Tu baru periuk panas, tak pegang bara lagi. Nabi kata genggam bara api, jangan lepas. Sebab di akhir zaman agama mudah hilang daripada kehidupan kita. Apa yang berlaku sekarang ni semuanya membenarkan kesucian yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Maka sejauh mana kita nak takut dengan perkara-perkara yang macam ni? Rasa-rasa kalau Allah Ta'ala soal kita semua benda ni kita boleh jawab tak? Rasa-rasa kalau Allah tanya kita macam mana kita nak jawab satu-satu ni? Sampai Nabi habaq orang yang tak megang amanah tak ada iman. Kalau tak ada iman, di manakah tempat kita? Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syurga tak boleh masuk. Syurga ni untuk orang beriman. Sebab tu dalam bab pengabdian, dalam bab ibadat, Allah Ta'ala tuju kepada orang-orang yang mau sahut tujuan dia. Allah buat seruan kan, macam puasa ni. Allah tuju kat siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tuju. Jadi siapa yang menyahut panggilan Allah, tujuan Allah, maka orang ni kurang-kurang adalah iman dia. Bila ada iman, mudah-mudahan adalah satu slot dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah dalam hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kalau kita nak ceritakan bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang amanah dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Nabi sebut lagi, seorang mukmin boleh buat apa saja kecuali khianat dan dusta. Kira makna kata khianat adalah satu benda yang sangat-sangat ditegah oleh Islam kepada penganutnya supaya ada amalan benda tersebut. Tu baru kita cerita dalam bab ibadat ni, kontak diri kita dengan Tuhan. Kita tak besarkan lagi amanah kita. Hari ni kalau kata kita suami, kita isteri, kita ada anak, bagaimana kita punya amanah kepada pasangan kita? Islam ni syumul, Islam ajak semua, Islam letakkan semua garis panduan. Adakah hari ni anak-anak kita telah berjaya kita didik untuk mereka takutkan Allah? Adakah anak-anak kita telah diberikan ilmu agama sepenuhnya? Adakah hari ni bila kita berada di sini, kita yakin anak-anak kita di luar sana mereka berjaya menjadi hamba yang mengikut
perintah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ni kita ada pangkat, kita ada jawatan, kita ada apa-apa, semua tu ada pundak amanah dia. Tengoklah perjuangan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab dengan penjawatanan. Nabi dilantik sebagai rasul. Nabi laksanakan dak amanah tu. Kita sendiri boleh mak Nabi berjaya. Bukti dia seluruh dunia hari ni ada Islam. Itu hasil usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berakhlak? Berjaya tak Nabi dalam membawa akhlak? Beramanah tak Nabi? Sangat beramanah. Kita tak nampak pun Nabi ni kalut dengan dunia, sibuk dengan harta. Kan bila cerita bab Nabi SAW ni, Nabi kita ni miskin ke kaya? Ya ibu. Miskin lah. Biasa kita duduk dengar Nabi kita ni miskin kan? Susah kan? Nak makan pun tak ada apa ke? Betul ke Nabi kita ni miskin? Nabi kita menikah dengan jutawan kot. Sayyidatina Khadijah ni antara orang terkaya di Mekah. Kira nak sebut bahasa mudah, kira robot kuok lah. Robot kuok kena no? Manusia terkaya kat Malaysia ni. Kira Sayyidatina Khadijah duduk geng-geng tu. Kaya. Tapi pasipa bila duduk baca ni sampai makan pun tak ada, apa pun tak ada, nampak macam susah. Sebab Nabi berjaya dalam amanah dengan harta. Nabi tak heran dengan dunia. Yang mana hari ni kita ni termasuk diri saya, Allah cukup heran lah dengan harta. Dan kerja lebih sikit pun nak claim. Saya tak dapat apa-apa pun pakat buat muka tarik jandan jadi tak ikhlas. Nak buat sesuatu ada sebab. Saja-saja ni tak ada dah. Ikhlas ni mau benda yang dah tak wujud dah dalam hidup. Nak panggil saya, okey boleh. Kita kena buat sekian-sekian benda ada, sekian-sekian ni ada perkiraan dia apa semua. Ini benda yang akan disoal dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah amanah ni kalau kita berjaya menguasai, berjaya memelihara dia, walaupun dalam keadaan kalau kita rasa macam aku tak puas hati dengan benda ni, tapi kita cuba untuk pelihara dia, sekurang-kurangnya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar benda amanah ni. Sebab dia melibatkan satu skop benda yang sangat luas. Sebab tu kita nak ingatlah dalam kehidupan kita ni semuanya adalah amanah. Bagaimana berpagi-pagian kita diminta oleh Allah untuk kita bangun seawal sebelum subuh untuk sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diminta oleh Allah memelihara solat 5 waktu untuk Allah. Bagaimana kita diminta oleh Allah untuk menghubungkan silaturahim sesama kita. Bagaimana kita diminta oleh Allah itu, diminta oleh Allah ini. Semua permintaan Allah ini adalah amanah. Yang mana kalau boleh kita senaraikan, kita cuba tengok balik apa lagi amanah Allah yang tak mampu kita tunaikan, yang kita rasa sepatutnya kita boleh buat. Ramadan ni lah bulan paling mudah untuk kita nak perbetul segala salah dan silap. Sebab tu setahun sekali Allah datangkan Ramadan. Dan bila kita ni masih hidup, Ramadan gini adalah Ramadan untuk kita pulihkan kembali keimanan kita. Bila setan tak ada nafsu, tak ada, time ni mudah menangis, time ni mudah buat ibadat. Ibu-ibu ayah-ayah pun tahu, bila mai tiap-tiap kali Ramadan, pilah mana-mana masjid surau, orang ramai, betul tak? Ramai daripada biasa. Bahkan kadang-kadang kalah Jumaat. Bermulaan hari terawih pertama, terawih kedua, pening AJK masjid. Mai mana ramai ni? Selalu tak ada orang pun. Jenuh pergi ketuk pintu, panggil mai mayang pun tak mai. Tiba-tiba masuk Ramadan boleh mai berduyun-duyun ke masjid. Bila setan tak ada, iman saja yang tinggal hari ni. Maka inilah waktu sesuai untuk kita nak cari kesalahan kita, untuk kita betulkan. Bila kita ini ditiraf sebagai hamba yang berjaya menunaikan amanahnya, maka Allah akan memberikan kepada kita kejayaan. Kejayaan yang akan diberikan oleh Allah bukanlah dalam bentuk penghargaan sijil ataupun hadiah-hadiah tertentu. Akan tetapi kejayaan apabila kita diiktiraf oleh Allah, kita akan diberikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk minta syurga yang paling tinggi. Setiap dalam doa kita kalau nak minta, mintalah firdaus Allah Subhanahu wa taala. Namun saya yakin jauh di sudut hati kita, dapat syurga hujung-hujung pun jadilah. Kan, asal jangan masuk neraka sudahlah.
Sama lah kalau kita bicara bab akhirat. Contoh kita duduk sembang bab sirat, kata sirat ni dah lah panjang, sirat ni gelap, sirat ni nipis, sirat ni tak nampak apa, kan, licin dan sebagainya. Orang yang lalu kat sirat ni, orang yang ada yang lalu macam kilat menyambang, ada sekelip mata, ada yang macam kuda berlari, ada macam burung terbang, ada yang mengesok merangkak. Lalih terdetik kat hati, wahai Allah, mengesok pun tak apalah, jangan jatuh sudah. Betul tak? Kan kita harap dapat hujung-hujung pun jadilah, asalkan janganlah kita terjerumus. Tapi kalau sekarang ni kita ambil ruang dan peluang di atas rahmat Ramadan, baki ada 19 hari lagi untuk kita nak cek, sudahkah kita menunaikan amanah-amanah kita kepada Allah? Saya yakin Allah akan bantu untuk bagi kita jumpa jawapan dia. Allah akan bagi kita nampak tang mana rompong dia, tang mana lemah dia untuk kita betulkan. Sebab Ramadan ni bulan pemulihan. Ramadan ni bulan pembetulan. Bukan sekadar puasa semata-mata. Tak. Puasa ni sebab tujuan nak bagi lemah nafsu. Yang tu saja. Bila nafsu lemah baru kita boleh fikir dengan waras. Fikir kita ni sebagai hamba Tuhan. Time ni nak semak balik. Time ni nak cek balik. Oh, banyak benda ibu-ibu ayah, banyak benda. Sebab tu saya bila tengok ibu-ibu ayah datang sini, saya jealous tu. Saya harap Allah bagi peluang kat saya macam ni. Dapat duduk daripada pagi sampai ke malam dalam keadaan rahmat Allah, dalam keadaan kongsi ilmu, dalam keadaan dengar kuliah, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan berjemaah, jaga ibadat sama-sama. Sebab korang-korang bila ibu-ibu ayah-ayah Allah tanya, ini bukti dia. Ibu-ibu ayah-ayah korbankan tenaga, korbankan masa, tinggalkan rumah, tinggalkan anak-anak, mai duduk di sini untuk Allah. Saya di luar sana. Kalau Allah tanya kami apa, kami nak jawab. Kita semua nak syurga. Tapi bila mai tang amanah, kita buat seolah-olah benda tu tak ada. Kita buat seolah-olah benda tu tak penting. Mungkin kat sini kita boleh lepas. Akan tetapi di akhirat percayalah, orang yang tak menjaga amanah dia, dia antara orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu wajib bagi Rasul dan Nabi-Nabi tak boleh ada sifat khianat dan mesti ada sifat amanah. Kalau kita tengok kepincangan, kerosakan, kebobrokan sesuatu organisasi, sesuatu negara, sesuatu negeri, kebanyakannya disebabkan pecah amanah. Salah guna kedudukan. Betapa amanah ni kalau kita pelihara dia, kita ikut betul-betul, kita akan mendapat kebaikan. Tapi kalau kita khianat dengan dia, maka ketika itu kita akan mendapat laknat dan kesusahan. Kalau satu-satu negara boleh musnah bila pemimpin dia tak amanah, bayangkan bagaimana diri kita dengan Allah bila kita tak amanah. Kemusnahan yang Allah Ta'ala akan bagi kat kita bukan kemusnahan sikit-sikit. Cukuplah dengan sekadar Allah campakkan kita dalam neraka. Di situ titik kemusnahan kita. Neraka yang terlalu panas, neraka yang sangat berat azab dia, neraka yang kita masuk dalam dia tak mati. Walaupun sampai keadaan kita ni tinggal jadi debu. Allah kata kena seksa, kena bakar, kena pukul sampai tahap rentung, sampai tahap hancur, tak nampak apa. Naik balik jadi elok. Sambung balik seksa, hancur balik. Naik balik elok, seksa balik. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tatkala hancur, rentung, habis semua dah, kami tumbuhkan balik seperti baru. Kami teruskan balik. Untuk apa? Merasakan azab-azab kami. Ya Allah, jadikan kami daripada mereka yang dapat menunaikan amanah kepadamu, Ya Allah. Amin. Sebab tu kita kena duduk muhasabah. Kita duduk kena cek balik. Masa masih ada. Bila kita hidup ni bermakna masa masih ada. Jangan duk amat tak dan. Nak kira tak dan, semua orang tak dan. Kan? Duk kira tak dan ni, dia merupakan satu alasan dia. Nanti bila Allah tanya, awak hantar cek, tak dan Allah weh. Nak mak tu? Saya tak nak bahasa busy.
24 jam bagi 24 jam ni kali up lah sikit 30 ke 42 jam ke baru saya rasa saya dan. Allah Maha Adil bagi semua hamba dia sama masa yang sama 24 jam ya. Semua orang merasa 24 jam tu. Tapi bersifat dalam 24 jam ada orang jadi ahli syurga, ada orang jadi penghuni neraka. Mana? Sejauh mana kita mempraktikkan la ilaha illallah? Mana? Sejauh mana solat kita ni khusyuk? Mana? Sejauh mana segala yang Allah Ta'ala minta kita tunaikan? Mana? Tak lari. Hidup ni tak lari pada amanah. Cuma hari ni kita kena faham. Adakah benda tu kita terima dia sebagai amanah? Bila kita terima sebagai amanah, kita kena laksanakan. Di luar sana ramai yang puasa tapi tak tutup aurat. Pi bazar-bazar Ramadan pahala krim gitu ya. Kita punya jaga pahala puasa ni pada subuh sampai belum asar ni gemuk-gemuk Kita pun tunduklah mata, tak tengok, tak cakap benda apa, baca Quran apa semua. Petang pergi bazar Ramadan, tengok Kak Long goreng mi, dia tak pakai tudung. Allah terus kurih pahala kita. Agak-agak Kak Long tu, dia puasa, dia tahu kata itu arahan Allah. Takkan tak pakai tudung tu, dia tak tahu tu arahan Allah. Agak-agak boleh terima lagi ke? Keadaan sekarang ni, bila kita tanya awak tak tutup aurat, kena tutup ke? Saya tak tahu pun. Agak-agak kita boleh terima ke orang tak tahu? Mustahil lah kita kata zaman lari tak tahu lagi tutup aurat tu wajib, semayang tu wajib. Tu ada main bola atas padang tu semua pakai seluar pendek. Awak tak tahu ke? Kata Allah Ta'ala suruh tutup aurat. Nabi dah hanyar dah batal-batal aurat. Islam dah tetapkan semua. Tapi sengaja nak langgar. Bila sengaja nak langgar tu, hak tu nama dia khianat. Allahu Akbar. Kalau tak sengaja gagah lagi. Maaf Allah saya tak tahu. Allah minta maaf lah. Kita pun kalau orang tanya, saya tak tahu lah minta maaf. Okay, mudah kita nak maaf bila dia mak tak tahu. Tapi kalau hang tahu, pasal apa hang buat? Oh, hak tu teruk. Memang kita akan termasuk dalam kategori khianat. Sedang Allah buat seruan, jangan kamu khianat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana kata kurang-kurang Allah sebut dalam ayat tu ada dua pihak kita kena jaga amanah. Kita baru duk kira amanah kita dengan Allah. Ni amanah kita dengan Nabi SAW macam mana? Sunnah-sunnah Nabi kita tahu semua dah ke? Kita tahu tak cerita hidup Nabi SAW? Kita tahu tak susah mana Nabi SAW bawa Islam? Hari-hari kita duk selawat tak kat Nabi SAW? Kita ikut tak apa yang Nabi suruh kita buat? Oh, mampu. Kalau nak persoal satu-satu, saya pun terak begitu, ibu-ibu ayah terak. Maka berusahalah sedaya mungkin untuk menjadi hamba yang beramanah dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah di akhirat nanti tidak ada siapa yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan sebesar zarah kita cuba untuk beramanah, yakinlah sekecil itu juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat untuk Allah, untuk Rasul, untuk agama. Kita jangan heran dengan orang. Buat setakat mana kita boleh. Buat cara mana kita mampu. Tapi pastikan amanah yang kita terima, yang kita faham, kita cuba tunaikan sebaiknya. Dan hari ni minta maaf nak sebut jugalah. Kalau kita duduk di sini, kita ada anak-anak di luar sana kan. Kalaulah anak-anak kita mungkin mereka sibuk, mereka kadang-kadang sampai lupa nak call kita tak dan, sibuk dengan kerja ke apa ke. Ibu-ibu jangan ada perasaan marah pula kat mereka nah. Sebab bila anak-anak tak tunaikan amanah mereka, jaga kita, ambil tahu kita, jaga kebajikan kita, mereka dah berkhianat dengan kita. Khianat dengan mak pak ni antara satu benda yang tak bau syurga tu bukan kata masuk, bau pun tak ada. Jadi salah satu daripada amanah yang kita ada hari ini memaafkan kesalahan orang. Bila kita maafkan kesalahan orang, Allah akan maafkan kesalahan kita. Kan antara ciri-ciri orang yang akan dapat syurga, salah satu dia mudah memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Golongan yang akan segera dapat syurga Allah, akan dapat pengampunan Allah. Afina 'anin nas, golongan yang mudah memaafkan manusia.
Apabila orang yang mereka berkhianat dengan amanah yang sepatutnya diperbuat kepada kita, kita maafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh maafkan segala amanah kita dengan Allah dan Rasul yang kita khianatkan. Kalau kita nak buat balik sesuatu, belum tentu kita dapat jumpa, belum tentu, dan masa yang duk ada ni pun tak tahu cukup ke tak. Maka ambil jalan macam tu. Memaafkan kesalahan orang kepada kita, mudah-mudahan Allah maafkan salah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak minta sekali ni ya, tolong kesian kat diri kita. Tolong kesian kat diri kita, bukan orang lain, diri kita. Sanggupkah kita bila kita meninggal, masuk saja kita dalam barzah, tiba-tiba barzah tu berubah menjadi lubang-lubang neraka. Wal'iyahzubillah. Sedangkan kita inginkan barzah kita menjadi taman-taman syurga. Maka apa yang kita buat hari ni untuk siapa? Untuk kita. Yang akan dapat manfaat dia, kita. Dapat kebaikan dia, kita. Yang tenang dia, kita. Bahagia dia, kita. Rasa okey dah kot dengan dunia ni. Apa yang kita perlukan semua Allah bagi dah. Ada keluarga, ada harta, ada tu, ada ni. Semua ada dah. Maka apa lagi yang kita duk tunggu? Duk tunggu nak balik saja. Biar balik dalam keadaan kita bersedia betul-betul. Segala amanah yang diberikan telah pun kita tunaikan. Perkukuhkan iman dan taqwa kita dalam Ramadan ni. Perbaiki balik hati-hati kita. Pegang balik apa yang perlu kita buat sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat. Pastikan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita dijalankan sepenuhnya. Apa yang kurang, mohon ampun. Apa orang kurang pada kita, kita maafkan. Cukup kita dapat jaga macam tu, saya yakin. Kurang-kurang kita antara orang yang telah pun beramanah dengan apa yang diminta oleh Allah dan Nabi SAW. Dan insya-Allah orang yang amanah, dia akan duduk bersama-sama dengan Nabi SAW dalam firdaus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab amanah ni orang-orang yang soleh. Amanah ni orang-orang yang benar. Bukankah Allah sebut kan? An'amal ladzi ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amanah ni biasanya dia orang yang benar dan dia orang yang soleh. Insya-Allah akan dapat firdaus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka gunakan kesempatan baki Ramadan ni untuk kita cari balik tang mana salah silap kita, tang mana lemah kurang kita, untuk kita betulkan supaya kita dapat berapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramadan inilah bulan dia. Ramadan inilah waktu dia. Berubahlah. Tinggalkan segala-galanya. Baliklah kita ke pangkuan Allah. Bergetarlah hati kita dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kamu pada hari kamu akan dipulangkan kepada Allah. Takutlah kamu pada hari kamu akan dibalikkan kepada Allah. Bila kita balik ke Allah, apa kita nak jawab di hadapan Allah? Apa persediaan yang kita buat untuk balik kepada Allah? Sejauh mana perintah dan amanah yang diberikan oleh Allah telah kita laksanakan? Maka perbetul segala benda ni diri saya dan juga ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Perbetul. Mudah-mudahan ada rahmat dan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pengampunan yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada manfaat dan kebaikan yang akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Tak tahu nak cakap macam mana bila fikir apalah nasib kita dalam barzah ni. Tak mau fikir akhirat, fikir dalam barzah ni apalah keadaan aku. Kita nak barzah yang lapang. Kita nak barzah yang cerah. Yang Nabi sebut kan, barzah yang dalam dia ni ada rezeki, ada makan-makan, duduk relax, tenang, tak buat apa, tunggu seronok. Semua orang nak tu. Tapi adakah kalau kita masuk hari ni macam tu barzah kita? Dah tunaikan dah hak kita kepada Allah? Mampu tak kita sebut macam mana disebut oleh Nabi SAW?
Tuan-tuan kena pergi banyak-banyak masjid surau, kadang-kadang dia akan ada satu macam frame tu, khutbah terakhir Nabi SAW. Kan, khutbah wadak kan. Kita pernah baca kan. Di bawah tu apa dia disebut oleh Nabi SAW? Persaksilah wahai Allah, aku telah menyampaikan segalanya. Nabi SAW boleh sebut sebab Nabi sentiasa muhasabah tentang amanah dia. Dan Nabi yakin apa yang Allah Ta'ala minta kepada Nabi, Nabi SAW dah buat seluruhnya. Kita ada tak keyakinan macam tu? Kalau sekarang ni kita boleh wujudkan keyakinan tentang amanah kita dengan Allah dan Nabi SAW, insya-Allah barzah kita ni akan jadi tempat yang paling tenang untuk kita pergi. Akhirat ni kita akan berada dalam keadaan yang steady dan tanpa diduga-duga secepat kilat kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu dia, inilah masanya. Mudah-mudahan Allah Taala akan mengampunkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan pembaktian dan amal, memberikan kepada kita satu kekuatan untuk kita istiqamah di atas kebaikan. Allah Taala akan halang kita daripada meneruskan dosa, kejahatan dan maksiat. Allah Ta'ala akan memberikan kita kejayaan yang cemerlang dan hakiki di dunia, di barzah dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan sekalian, saya berhenti setakat ini dulu. Insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingatlah, amanah mesti ditunaikan. Amanah mesti dilaksanakan. Mereka yang menjaga amanah adalah mereka yang akan diberikan kedudukan dan kehormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ada apa-apa manfaat dan kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan kita tengah hari ini, petang ni, pakat-pakat kita jadikan teladan, cerita kat isteri, suami, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat secara perkongsian hari ini, bila kita sampaikan kepada orang, maka ilmu tu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang benda baik, orang amalkan, orang cuba buat, lagi mana orang buat kebaikan. Berdasarkan Nabi sebut, ilmin yuntafa'u bih, ilmu manfaat yang kita sebarkan, walaupun dah mati, pahala saham akan terus berjalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.